Hello guys, welcome back to my channel. Alright, my name is Nufitra Adiba. You can call me as Fitra, Fit, Dibo, Diba, Ariba. Maybe your jodoh, gitu. Okay, so this is my second vlog. My first vlog about Hari Raya. Usually this is my assignment, and this second vlog also my assignment. Vlog kali ni aku akan cerita pasal Athemia dengan Flirters. Benda tu, oh my god, benda tu Athemia dengan Flirters ayam ke tumbuh-tumbuhan? Okay, so kita tengok dekat video sebelah. Okay, alright, so before kita pasal Athemia dengan Flirters ni kan, cerita sikit lah tentang vlog ni. Okay, vlog ni sebenarnya kita punya task, sebab task based on project kita orang kena buat Athemia and Flirters. Kita orang task ni sebenarnya bebas, ikut kita orang, kita nak buat video macam ni. So aku pilih untuk buat vlog sebab aku rasa benda ni lagi santai, lagi relax and mudah untuk aku buat. Gitu. So konten pun tak berapa berat. So okay, sekarang kita nak cerita pasal Athemia dulu, okay? Alright, so apa benda Athemia ni? Bentuk macam payung gitu kan? Alright, Athemia ni ataupun digelar sebagai brine shrimp, iaitu anak udang. Okay, anak udang. Anak udang yang baru menetas daripada telur dia. Okay, itu digelar sebagai Athemia. Okay, Athemia ni ataupun orang kata a tiny crustacean. Apa pula tu? Okay, tiny lah, kecil. Crustacean tu adalah sejenis haiwan yang bercengkerang. Contohnya udang, ketam. So, Athemia ni adalah a tiny crustacean and size dia 400 micrometer. Memang kecil gila. Okay lah, Athemia ni kan bahasa mudah dia, senang cerita, dia adalah makanan ikan. Dia adalah makanan hidup atau orang panggil live food untuk ikan. Biasanya kita guna untuk bagi anak ikan. Anak ikan dia kecil je, mulut dia kecil. So macam kalau kita bagi yang pellet, yang makanan yang kat dalam bekas ni kita tuang-tuang tu, dia macam besar. So macam anak ikan tak boleh nak makan. So kita akan guna bagi Athemia tu untuk bagi anak ikan tu makan. Macam tu. So ikan berenang, anak ikan tu berenang, dia nampak apa? Dia nampak dia kena berenang-berenang gitu kan. Dia nampak Athemia dia gitu. So itulah function Athemia. Tapi actually Athemia ni cost dia agak mahal, yang tinggi. Sebab kita macam mana dapatnya Athemia tu ialah udang punya telur, kena ambil, lepas tu dikeringkan sampai and betul-betul kering. Lepas tu diletakkan dalam satu can, dalam bekas besi tu sini. Yang itulah. Lepas tu dia akan jual. Okay, yang bestnya pasal Athemia ni, dia boleh tahan lama. Memang boleh tahan lama lah. So selagi dia tak kena air, selagi tu dia boleh guna. Macam tu. So macam mana guna Athemia ni? Macam nak buat dia? Okay, kita tengok kat video sebelah. Aku ada terangkan macam mana nak kutu daripada first sampai habis pasal Athemia. Okay, so sekarang ni kita nak tunjuk cara-cara macam mana nak buat air garam untuk Athemia. So kita ambil satu bekas, kita letakkan sedikit air panas. Alright, kita ambil garam yang ada kat rumah dalam dapur. Alright, kita ambil dalam 2 susu. Depend berapa banyak yang korang nak guna air dia. Alright, so ni dia dah larut. So sekarang kita tambahkan air biasa. Mungkin air koyo je. Lepas tu bila dah letak air, kita letak kat dalam bekas. Itu korang nak tambah, korang tambah. So ni Athemia kita ambil sedikit. Alright, and kita masukkan ke dalam air kita tadi. So, lepas kita dah letak, kita ambil aeration kita, itu tu, dan kita letakkan ke dalam ni dan biarkan selama sehari. Okay, kita boleh naikkan height. So, okay, ni ialah Athemia yang telah dibiarkan selama 2 hari. Okay,
macam ni. Okay. So kalau cara mudah untuk harvest dia, kita kena gelapkan kawasan sekeliling dan tinggalkan satu spot untuk letak cahaya. Contohnya macam ni. Kepada masa ni. So kita gelapkan kawasan dan tinggalkan sedikit spot cerah. Sebab apa? Sebab kita nak mengurangkan sedikit peratus sis dengan artemia. Okay, sis tu ialah kulit ataupun telur yang tak ditetaskan ataupun kulit yang telah ditetaskan. Okay, ikan tak boleh ambil sis. If dia ambil sis, dia boleh menyebabkan kematian. Okay, so bila kita buat cahaya macam ni, kita tinggalkan sedikit cahaya, artemia akan pergi kat sini. Sebab sis dia tak akan bergerak, artemia dia boleh gerak. So artemia akan bertumpuk kat sini. So kita boleh siphon dan tu ambil dekat sini. Okay, so sebelum kita nak ambil artemia, make sure kita dah keluarkan aeration. So kita biarkan aeration, keluarkan aeration selama dalam 5 minit macam tu. Baru kita akan siphon. Okay, kalau korang nampak, okay, yang kat tepi-tepi berkumpul macam banyak-banyak macam tu ialah sis. Maksudnya sama ada telur ataupun kulit yang dah ditetaskan ataupun ada telur yang belum, yang maksudnya tak elok. Sebenarnya kita sini adalah telur yang tak elok. So kalau korang boleh perasan, ada yang bergerak tu. Alright, tu ialah artemia kita. Okay, itu sendiri. Nampak artemia. Ya, yang gerak-gerak tu itulah artemia. Yang bulat-bulat tu ialah sis. So itu perbezaan sis dengan artemia. Okay, so ni sekarang saya letak torchlight dekat bekas ni sebab artemia kita tarik pada cahaya, so dia lebih memudahkan untuk kita siphon. So barang-barang untuk kita harvest ialah, first adalah air garam yang bersih yang baru, tiup siphon, serta kalau sebenarnya kita ada penapis branching, tapi sebab kat rumah kita pakai apa yang ada, so saya guna kopi punya penapis. Kita ambil tiup siphon yang kita ambil ni, kita letakkan dalam bekas. Kita ambil benda ni, kita masukkan pergi dekat bahagian yang mempunyai ruang cahaya lagi, dan kita akan sedut benda ni sedikit, tak. Dan biarkan dia sedut pada ni. Kisah kita masukkan, so kita buka cahaya tu. Tapi jangan sedut yang bawah sekali, sebab bawah sekali tu akan ada banyak sis. So kita tak nak sedut sis tu. So okay, ni, and then kita akan siphon. Okay, so kita akan ambil benda ni. Okay, so kita akan transferkan kepada air masa yang baru tadi. Cara kita berbalikkan. Dan kita balikkan kopi tadi, berapa kopi tadi, dan kita masukkan ni apa ni, kita boleh nampak. Okay, yang perlu itu semua tu ya, kita masukkan ke dalam, kita transfer dia dekat air yang baru. So nampak tengah ni semua artemia. Maybe sis akan ada, tapi dalam 3% macam tu, less than 5% lah. Ni cara ni. Jadi bersihkan, and then jadi kita punya artemia yang telah diasingkan ke tempat yang baru. Okay, so sekarang kita nak tunjuk macam mana nak bagi artemia dekat ikan. So ni ialah artemia kita dah ambil sedikit tadi, kita dah siapkan sedikit tadi, dan kita dah bilas dengan air fresh water. Dan now kita akan bagi dekat ikan. Cara kita dikitkan sikit, ni sikit, kita letak air sampai kita tengok dah ada. Okay. So it's done. So artemia tadi kita boleh putus. So yang lebihan tadi kita boleh letak je balik aeration kita. Dan next time kalau kita nak bagi makan lagi, kita tinggal siphon dan masuk bilas dan masukkan ke dalam tank. Alright guys, so kita dah done dengan artemia. Okay, kita tunjuk macam mana daripada awal kita putus hingga ke beri makan pada ikan. Okay, so macam tu je lah dia punya nak putus artemia, nak bagi ikan makan, macam mana harvest dia. So simple gila kan, memang simple. So sebab itulah artemia ni ramai yang guna, sebab satu first dia simple and mudah untuk bagi makan ikan yang mudah nak dapat sebenarnya. Cuma masalah dia ialah harga yang tinggi. So next kita tengok floaters. Alright, so kita dah cerita pasal artemia. So sekarang kita cerita pasal floaters pula. Floaters, apa benda tu? Adakah dia yang apa? Yang untuk terapung untuk mancing tu? Tu tak bukan yang tu Floaters ialah yang ni. Okey, apa tu? Itu adalah tumbuhan yang terapung di dalam air. Sebab tu nama dia floaters. Sebab dia terapung. Okey?
So, kegunaan floaters ni adalah untuk makanan ikan. Dia boleh jadikan sebagai makanan ikan, tapi dalam masa yang sama dia juga boleh memberikan oksigen di dalam air. Okay, floaters ni ada banyak actually. Dia macam boleh jadi sebagai ni pokok kembang. Lepas tu teratai pun sama juga floaters juga. Tapi dia macam ni dia boleh jadi makanan. Bukanlah ikan tu makan pokok tu, bukan dia makan daun tu. Macam ada makanan-makanan yang tersangkut kat situ. Okay, ikan akan pergi kat situ, dia akan makan. So dia boleh jadi sebagai tempat untuk dia ikan menyorok. Contohnya kan, okay, ikan tu, oh lemak, dia punya letik sini. Okay, so ikan tu macam dia baru lepas nak melahirkan. Dia baru lepas bertelur. Okay, lepas tu anak dia dah meletak. So anak ikan tu kita panggil sebagai fry. Fry tu dia akan duduk kat dalam akar-akar pokok macam tu untuk berlindung daripada kena pemangsa, kena makan macam tu. Kadang-kadang telur pun ada setengah ikan dia akan sembunyikan kat dalam tu supaya tak kena makan macam tu. So floaters ni pun penting juga kat dalam berkokok ayam. Floaters ni pun dia sangat bagus untuk diletak dalam akuarium. Selain dia boleh bagi makanan, dia juga boleh meraup air juga. Tak silap aku lah macam tu. So sekarang kita tengok dekat video sebelah, aku cerita pasal floaters pula. Okay, kita ada floaters. Floater lagi. And Artemia. So ni lah tugasan kena beli Artemia. Ginilah rupanya masa first day kita letak floaters kat dalam akuarium ikan kita. Tengok video sebelah macam ni rupa dia. Ni lah floaters yang kita letakkan di dalam akuarium. Pada mulanya saya meletakkan kedua-dua pack yang telah diberikan oleh Encik Azri. Tetapi disebabkan terlalu banyak, saya telah mengurangkan. Dan yang selebihnya saya letakkan di dalam keli punya air. Tapi disebabkan kakak saya pergi buang air ni, kerana nak bersihkan. So habis floaters kat atas ni semua kena buang. So tinggal itu sahaja. Alright guys, so itu sahaja untuk vlog kali ni. Aku harap korang faham pasal Artemia and floaters. And itu je, bye bye, jumpa lagi. Aku harap tak kena sama lah dengan Finas sebab tak ada di sini.